Kenapa tembok besar China dibina? Tembok besar China dikategorikan sebagai The New Seven Wonders of the World dan juga warisan dunia yang dilindungi di bawah UNESCO yang terletak di bahagian utara negara China dengan panjang melebihi 20,000 kilometer. Ianya sebenarnya bukan terdiri daripada binaan sahaja, bahkan ianya adalah gabungan dari beberapa siri binaan tembok dan penambahbaikan dari struktur asal. Tembok besar China ini dibina dalam tempoh masa 1,700 tahun dari kurun ketiga sebelum Masihi hingga kurun ke-17 Masihi di kawasan sempadan utara China sebagai tembok pertahanan empayar-empayar China. Semuanya bermula pada kurun 220 sebelum Masihi di bawah Raja pertama China, Qin Shi. Beliau mengarahkan penambahbaikan dan tembok-tembok pelindung yang dibina sebelum ini disatukan untuk melindungi penaklukan dari arah utara. Dan akhirnya, tembok besar China tamat pembinaan dan pemulihan pada zaman dinasti Ming 1368 hingga 1644. Dan pada waktu ini, ianya berjaya menjadi binaan tentera paling besar. Jadi, video kali ini, kita akan melihat kenapa tembok besar China ini dibina. Teruskan menonton. Di sebalik sejarah pembinaan yang sangat panjang, tembok besar China yang kita lihat pada hari ini adalah sebahagian besarnya dibina pada zaman kegemilangan dinasti Ming 1368 hingga 1644. Seperti kerajaan Mongol, pemerintah awal dinasti Ming tidak berminat untuk menguatkan kawasan sempadan. Oleh itu, hanya selepas akhir kurun ke-15 barulah pembinaan tembok banyak dijalankan. Di bawah pemerintahan yang hebat oleh pemerintah-pemerintah Ming, budaya China berkembang dan banyak pembinaan baru dibuat di tembok besar seperti jambatan, kuil dan pagoda. Ianya bermula pada tahun 1474. Selepas fasa pertama perluasan kawasan jajahan berjaya, pemerintah Ming telah mengambil keputusan untuk menguatkan pertahanan mereka, seterusnya mengukuhkan dan memanjangkan tembok besar yang menjadi strategi utama pemerintah. Tembok besar China bermula di daerah timur Shanghai Guan, di Hebei dan berakhir di kawasan barat dalam daerah Gansu dan merentasi 15 daerah termasuk Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Ina, Mongolia, Jilin dan banyak lagi. Kawasan utama pembinaannya adalah di utara China dan ada beberapa struktur di kawasan selatan yang dipanggil Southern Great Wall. Apa yang dapat dilihat dan dilawati pada hari ini dibina di dalam era dinasti Ming yang kebanyakannya dipelihara di Beijing. Tembok besar China dibina oleh tentera, rakyat tempatan dan penjenayah ataupun banduan. Apabila Maharaja Qin Shi mengarahkan pembinaan, kebanyakannya menggunakan tentera dan pesalah. Dianggarkan sebanyak 40,000 manusia yang mati semasa pembinaannya dan mereka ditanam di dalam tembok tersebut. Selain tentera, Maharaja Qin Shi juga menyuruh rakyat untuk menyertai pembinaan. Ramai maharaja-maharaja dinasti seterusnya yang menggunakan cara yang sama. Dalam pemerintahan dinasti Qi, Maharaja mengarahkan rakyat membina tembok tersebut dari daerah Jiaoku hingga Hangzhou sepanjang 450 km. Seterusnya pada dinasti Sui, balu juga dikerah kerana semua pekerja lelaki sudah digunakan. Tembok besar China ini dibina sebagai pertahanan tentera dari ditakluk puak nomad di bahagian utara China. Selain itu, ianya adalah untuk merancangkan ekonomi dan mempromosikan pertukaran budaya dan juga penyatuan bangsa di dua bahagian berlainan. Menghantar signal tentera. Pada zaman dahulu, tentera diletakkan di posisi menara tinjau untuk memantau kedudukan musuh dari jauh dan seterusnya menghantar signal kepada tentera di kedudukan menara tinjau yang lain sepanjang kemarahan musuh. Oleh itu, tentera sentiasa bersiap sedia dalam peperangan. Menghantar bekalan harian. Semasa peperangan, bekalan harian seperti makanan, senjata dan kuda menjadi keperluan tentera. Sempadan negara China yang panjang dan struktur tanah yang mencabar menyebabkan keperluan tidak dapat dihantar dengan cepat. Namun, dengan kewujudan tembok besar ini, ia sangat membantu tentera menghantar bekalan dengan efisien dan mudah. Menguatkan tentera. Terdapat ramai tentera yang diletakkan di kubu-kubu berlainan. Apabila satu kubu diserang, bantuan tentera dapat cepat dihantar dari kubu berdekatan. Oleh itu, pertahanan semakin kuat dan melindungi rakyat dan kawasan tersebut.
Pada masa dahulu, kawasan selatan Tembok Besar memainkan peranan besar dalam merancangkan ekonomi pertanian, manakala kawasan utara Tembok Besar Puak Nomad merancangkan ekonomi penternakan haiwan. Dalam waktu aman, dua bangsa ini saling bertukar barangan dagangan harian di sepanjang Tembok Besar. Oleh itu, terdapat penukaran budaya dan penyatuan bangsa berlaku. Dalam waktu dinasti Han, Maharaja mengarahkan utusan untuk melawat kawasan barat yang membina Jalan Sutera. Maharaja juga mengarahkan pembinaan Tembok Besar di sepanjang Hazy Corridor yang berada dalam sebahagian Jalan Sutera. Ini dapat melindungi Jalan Sutera yang banyak menghidupkan penukaran budaya, politik, ekonomi di antara negara China dengan negara lain. Binaan ini mengandungi struktur seperti laluan kuda, menara tinjau, tempat pelindungan di tembok, kubu dan laluan sepanjang tembok. Purata ketinggian Tembok Besar China ini adalah antara 6 hingga 7 meter dan paling tinggi adalah 14 meter. Disebabkan perbezaan struktur tanah dan lokasi geografi, keluasan tembok ini adalah pelbagai. Tetapi kebiasaannya, ukuran keluasan adalah 4 hingga ke 5 meter di atas yang membolehkan 4 ekor kuda melalui merentasinya pada masa yang sama. Struktur asas tapak yang luas juga menjadikannya lebih kukuh. Tembok Besar China ini sebenarnya sistem pertahanan menyeluruh dan bukannya hanya tembok pertahanan ringkas. Terdapat banyak kubu-kubu dibina dekat tembok tersebut. Sebelum musuh menyerang tembok, mereka perlu mengambil masa yang lama untuk menyerang kubu-kubu ini. Oleh itu, askar-askar yang bersedia di tembok dapat menggunakan masa ini untuk menguatkan barisan pertahanan mereka. Banyak struktur dibina di kawasan pergunungan. Oleh itu, kemarahan musuh dapat dihentikan oleh struktur semula jadi dahulu. Walaupun musuh dapat bergerak ke hadapan, mereka akan keletihan. Menara peninjau yang dibina dapat memberi isyarat awal pergerakan musuh. Askar-askar dapat bersiap sedia dengan lebih awal sebelum pertempuran. Struktur di atas tembok yang luas dapat memudahkan laluan. Tentera dapat melalui laluan tembok ini dengan cepat untuk ke medan perang. Ini menyebabkan mereka mengalahkan musuh dengan cepat. Kesimpulannya, sejak dari awal pembinaan Tembok Besar China ini dapat menggambarkan simbol penyatuan bangsa Tanah Besar China. Ianya adalah struktur binaan dan usaha keras yang berpanjangan dan sangat besar dalam menggambarkan ketekunan serta keberanian bangsa China. Oleh sebab itu, sekitar tahun 1950-an, kerajaan China komited menjalankan usaha penyelenggaraan dan pembinaan semula tembok ini. Tembok Besar China juga disebut dalam lagu kebangsaannya dan dicetak pada set wang cetakan pertama dan keempat mata wang negara ini. Kini, Tembok Besar China bukan lagi berfungsi sebagai benteng pertahanan. Sebaliknya, ia menjadi salah sebuah simbol kebangsaan bagi negara China di samping destinasi pelancongan yang terkenal. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.